بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, seperti apakah kisah ini? Mari kita sama-sama saksikan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dalam sejarah bangsa kita. Mari kita dengarkan dalam kisah ini. Agar faham apa yang kami sampaikan dalam kisah kali ini. Melayu juga pendatang, kamu datang dari Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan ungkapan yang biasa kita dengar. Satu justifikasi dangkal tentang keberadaan orang Melayu di Nusantara, atau apa yang seringkali pengkaji dan pakar antropologi gelarkan, iaitu alam Melayu. Hujah dangkal ini boleh sahaja dibidas dengan menyatakan bahawa sempadan antara bangsa dan garis had politik Indonesia dan Malaysia hanya wujud sekitar 1945, iaitu tahun Indonesia merdeka ataupun selepas Persekutuan Tanah Melayu wujud pada 1948. Merdekanya Tanah Melayu pada 1957 atau selepas kewujudan Malaysia pada 1963. Oleh itu hujah simplistik hanya terpakai sejak tempoh ini sahaja, sedangkan orang Melayu telah wujud beribu tahun lampau di tanahnya. Misalnya, tamadun purba Melayu yang direkodkan setakat ini mendapati kewujudan kerajaan Melayu sejak awal abad pertama lagi. Sebelum semua peristiwa berlaku, sempadan antara bangsa sangat kabur dan kelabu. Perkara yang memisahkan cuma secara lokaliti pentadbiran tempatan atau empayar kuasa-kuasa besar dunia. Namun apa yang perlu diketahui, Indonesia moden hari ini dan sejak dahulu juga masih berada dalam lingkungan alam Melayu atau Nusantara. Bahkan sudah lama wujud sebagai sebahagian dari alam Melayu. Sebelum nama negaranya wujud seperti yang kita ketahui hari ini, sebagai bangsa pelayar, Melayu merupakan antara bangsa paling awal membelah lautan dan meneroka kepulauan di sekitar Nusantara. Bahkan menganjur sehingga luas sempadan alam Melayu itu sendiri. Perkara ini terjadi daripada hasil binaan kapal-kapal yang memiliki keupayaan tinggi membelah lautan dengan drauf yang kecil. Namun cukup luas menampung ramai anak kapal bala tahan lasak mengharungi lautan luas dan ganas. Apabila menyatakan bahawa Melayu ialah pendatang dari Indonesia ke Tanah Melayu atau Malaysia hari ini, samalah seperti mempersoalkan tuan rumah yang bergerak di dalam rumahnya sendiri. Ia seperti pemilik rumah keluar dari satu bilik lain untuk duduk pula di bilik sebelah dalam rumah yang sama. Namun, adakah yang dikatakan sebenarnya maksud alam Melayu? Adakah sempadan Nusantara? Bagaimana para sejarawan, ahli arkeologi atau pakar antropologi menentukan apa yang mereka gelar sebagai wilayah Melayu Polinesia atau muktahil ini namanya Austronesia. Ada 3 teori popular yang diaplikasikan oleh pengkaji untuk dihujahkan sebagai penentu wilayah alam Melayu. Pertama, teori berdasarkan kepelbagaian bio. Teori ini dinamakan teori Wallace lain. Iaitu telah menggunakan hasil kajian Alfred Russel Wallace terhadap kepelbagaian spesies flora dan fauna di Nusantara. Beliau merupakan seorang pengkaji British yang pernah menetap di Asia Tenggara sekitar kurun ke-19. Kajiannya mendapati terdapat perbezaan spesies flora dan fauna yang jelas dan dipisahkan pada satu garisan halimunan yang digelar sebagai Wallace lain. Garisan ini digariskan pada 1859 dan menjadi pemisah kawasan seperti dalam peta tersebut. Garisan ini menunjukkan bahawa spesies, flora dan fauna antara Jawa dengan balik alam Melayu tidak sama dengan antara spesies. Juga terdapat di habitat Borneo, alam Melayu. Tidak sama dengan Sulawesi malah haiwan dan tumbuhan di Kepulauan Filipina, alam Melayu,
juga amat berbeza dengan haiwan dan tumbuhan yang hidup di habitat di Irian Jaya. Teori kedua yang digunakan para pengkaji untuk menentukan kawasan alam Melayu ialah teori berasaskan geografi atau teori pentas Sunda. Ia digunakan oleh Anthony Reid untuk menentukan kawasan geografi alam Melayu. Teori ini menggunakan rujukan plet tektonik atau struktur geografi yang berada dalam pentas Sunda sebagai alam Melayu. Selain Reid, kajian Prof. Oppenheimer sendiri pernah mengesahkan perkara ini semasa syarahannya di Universiti Sains Malaysia suatu ketika dulu. Hujah menggunakan teori linguistik pula menyatakan bahawa liputan alam Melayu yang lebih meluas, teori ketiga ini menentukan keberadaan dan liputan kawasan alam Melayu adalah menggunakan indikator bahasa yang digunakan. Di segenap alam Melayu, teori ini digemari oleh pakar dan pengkaji linguistik. Mereka mendapati bahawa sebanyak 1,200 varian bahasa Melayu Polinesia digunakan di segenap kawasan Melayu Polinesia atau Austronesia ini. Berdasarkan teori ini, ia menunjukkan bahawa alam Melayu menganjur sejauh Kepulauan Ester di sebelah timur. Kemudiannya, orang Melayu berlayar menggunakan kapal-kapal mereka yang mampu mengawal amarah Lautan Hindi yang terkenal dengan bahayanya. Untuk mengembangkan alam Melayu hingga ke Madagaskar di sebelah barat. Jika ada yang menyatakan bahawa orang Melayu berasal dari Indonesia atau orang Melayu tidak ada tanahnya sendiri, maka terangkanlah. Bantulah sahabat tersebut untuk faham akan wujudnya teori dan kajian sebegini yang menentukan wilayah Nusantara atau alam Melayu di tanahnya sendiri. Melayu, rumahnya di sini. Walaupun jauh kami berkelana, membina hidup atau menjadi kaya satu dunia, di dalam rumah asal kami inilah kami lahir dan belajar untuk hidup. Kami kongsikan rumah kami di bawah bumbung SPDYDPA dan dilindungi juga oleh kamu bahawa demi rumah ini, ramai yang mati mempertahankannya. Malah ramai lagi sanggup berkorban untuknya.